kerana pada pagi ini tentunya dirahmati Allah, kita ada ruang dan peluang lagi untuk kembali menyambung pengajian kita yang telah kita tinggal hampir 2 bulan yang lalu. Pada bulan lepas kita tidak berpeluang kerana semua masih berada dalam zon merah, iaitu PKPB, dan kami tidak gunakan rentas. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini kita sambung kembali pengajian kita macam biasalah. Itulah pada muka surat yang ke-29. Muka surat 29 iaitulah pada perenggan yang terakhir, pada perenggan yang bawah. Baik. Jangan engkau bersegera dengan pekerjaan engkau dan kekal akan dia. Dalam kurungan tu, jangan engkau bersegera. Jangan engkau bersegera maksudnya jangan gopoh, jangan gaduh. Di antara perangai murid-murid ini ialah dia suka gaduh, gopoh. Gaduh di sini bukan bertumbuk. Gaduh di sini ialah gopoh, gopoh gapah apa panggil. Bersegera akan dengan pekerjaan engkau dan kekal akan dia. Jangan gopoh dalam bekerja, dalam setiap apa yang kita buat, dan kita kena kekal. Kekal maksudnya kena istiqomah. Belajar ni kena istiqomah. Gitu maksud dia. Belajar jangan ada orang panggil keluk-kelik. Keluk-kelik ni, keluk ni maknanya timbul. Kelik tergelam, timbul tergelam, timbul tergelam ataupun tergelam timbul lah. Dia panggil keluk-kelik. Orang sini panggil flip-flop. Sekejap ada, sekejap tak ada. Sekejap ada, sekejap tak ada. Ataupun bahasa Kelantan dipanggil ada atek, dok atek. Sekejap ada, sekejap tak ada. Maksudnya mengaji ni kena sentiasa ada. Kalau sekejap ada, sekejap tak ada, itu tak mengaji namanya. Ni tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maka mengaji dikena istiqamah, di samping tidaklah terlalu nak cepat. Sebab tu perangai murid ini dia gaduh. Gaduh apa tuan-tuan? Gaduh nak cepat habis. Gaduh nak cepat habis belajar dan sebagainya. Kalau di sekolah rendah, murid dia gaduh nak cepat pindah. Pindah apa? Pindah muka surat. Daripada muka surat 16 ke surat 17, kalau boleh hari ni 16, surat 17, lusa 18. Nak terus cepat. Zaman kita mengaji dulu, selagi mana dok lebuk, dok kuning kitab tu, dok koyak kitab tu, tidak akan ubah muka surat seterusnya. Kerana untuk guru kita nak supaya kita fasih di dalam sebutan. Budik sekarang tak, kalau kita lambat begitu dia lari. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Habis, maka tiada membetul akan tongkat engkau oleh seumpama yang berkekalannya. Ini dibuat satu analogi. Bagaimana kalau kita nak cepat, kita tidak akan dapat berjaya seumpama kita nak melenturkan kayu yang tegak untuk dibengkokkan. Maksudnya, jangan engkau bersegera pada pekerjaan engkau yang engkau tuntut menghasilkan dia. Jangan kita gaduh gopoh nak dapat sesuatu. Belajar ni jangan gopoh untuk kita dapatkan manfaat ilmu itu. Kerana manfaat ilmu itu berterusan, kita akan dapat hasil daripada berterusan yang kita belajar dengan tenang. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, antara kesilapan pelajar ialah dia suka gopoh kerana nak cepat habis. Antaranya nak cepat balik umpamanya. Baru mula kelas subuh ni dah fikir dah bila nak habis ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baru mula kelas maghrib kita dah mula bila nak habis ustaz ni, takut panjang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka ini antara sifat-sifat murid yang ada pada kita. Kita ni murid lah. Kita ni semuanya murid, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik. Bahkan perlahan-lahan, maknanya tenang. Perlahan-lahan gopoh. Perlahan-lahan olehmu dan berkekal kamu akan dia. Perlahan dan kamu kena terus menerus, yakni istiqamah dengan tenang begitu. Kerana tiap-tiap pekerjaan itu tiada dapat baik ia dengan bersegera. Semua benda yang kita nak, dia tidak mampu dapat dengan segera. Sakit tak boleh sembuh dengan segera. Sehat pun begitu juga, dia tidak boleh selama-lamanya sehat. Malahan ada ketikanya kita sakit. Begitu juga dengan pekerjaan yang lain, kita dapat sesuatu. Semua benda kena sabar dan perlahan-lahan dan tenang. Maka perlahan dan berluas serta berkekal itu sangat baik pada tiap-tiap pekerjaan kamu. Tenang aja. Belajar pun tenang. Tentunya dirahmati Allah. Sebab itu antara tempat yang paling tenang sekali ialah belajar. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, tuan-tuan boleh tidur dalam kuliah. Pasal apa boleh tidur dalam kuliah? Pasal tenang lah. Kuliah subuh tidur, kuliah maghrib tidur, pasal apa? Pasal tenang. Duduk dalam majlis ilmu ni sangat menenangkan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang yang belajar dan tidur itu maknanya dia sudah mendapat ketenangan. Sebab tu kalau orang yang jenis tak boleh tidur malam umpamanya, tidur malam tak boleh, siang tidur jadi kelawar.
Orang sekarang ni ramai begitu. Budak-budak sekarang ni malam-malam tak tidur. Dia tidur 3 pagi, 4 pagi baru nak tidur, tuan-tuan. Maka orang-orang macam ni mari kena mengaji. Mari sini. Duduk dalam majlis ilmu ni, insya-Allah dia akan tidur dengan segera. Tahu tu? Mari majlis ilmu saja confirm dia tidur. Pasal tempat ini tempat yang paling tenang sekali, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik, kerana boleh dikiaskan atas tongkat kamu. Mana boleh dibuat analogi mudahnya, satu tongkat yang belok dan bengkok, maka tiada boleh membetulkan dia dengan segera-segera. Yang bengkok ni tak boleh kita nak betulkan dengan segera dan cepat, hanya membetulkan dia oleh seorang yang perlahan-lahan. Kita boleh betulkan dengan cara yang tenang, perlahan-lahan dan berluas dan melayu-layu. Layu ni kita layu atas api tu kan, perlahan tenang saja akan dia di atas api, dan dibentuk-bentuk akan dia dengan berkekalan dan panjang masa sedikit. Kekal dan panjang masa. Sebab tu di antara syarat belajar yang kita telah baca pada bulan-bulan yang lalu, yang 6 perkara tu, antaranya ialah panjang masa belajar. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, lan tanalul ilma illa bisittatin, zakain wa hirsin wa bulghatin wa ijtihadin wa nasihati ustazin wa turuz zaman. Tidak akan dapat ilmu seseorang itu melainkan dengan 6 perkara. Yang pertama, kena cerdik mengaji ni. Mengaji kena cerdik. Cerdik apa tuan-tuan? Cerdik pandai pilih guru, pandai pilih ilmu, dan cerdik pandai membahagikan masa. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar kata Sayyidina Ali, kena loba, kena tamak. Mengaji ni kena tamak tuan-tuan. Jangan rasa cukup dengan apa yang ada. Sebab tu dalam bab harta kita kena ada qanaah, cukup dengan apa yang ada. Tapi dalam bab ilmu kita tidak boleh ada dengan rasa cukup dengan apa yang ada. Bab ilmu ni kita kena tamak. Sebab apa tuan-tuan? Tuhan kata wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wahai Muhammad, aku tidak datangkan kepada kamu akan ilmu itu melainkan sedikit sahaja. Tuan-tuan, kita dapat ilmu Allah Taala bagi kepada kita sikit saja. Namun sikit tu pun tak mampu kita nak ambil semua. Tapi jangan bila kita tak mampu nak ambil semua, mala yudikul kullu wala tatruk kullu. Bila kita tak mampu nak ambil semua, jangan kamu tinggal semua. Sekurang-kurangnya. Sebab tu ilmu Allah Ta'ala ini laksana lautan yang sangat luas. Kita renang lautan itu, kita bangun dan bangkit daripada lautan, keluar naik ke darat, baju yang ada pada kita basah kuyup itu sahaja mampu air yang boleh kita ambil. Berbanding lautan yang luas, itulah ilmu Allah Ta'ala contoh. Maka kita tak mampu nak ambil semuanya. Sikit sahaja yang mampu kita bawa balik. Tapi bab itulah, dalam bab mengaji, bab belajar, kita kena ada rasa tamak, rasa tak cukup. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sikit, memang tak cukup pun. Kuliah subuh setengah jam, kuliah maghrib sekarang 40 minit sahaja. Kalau 2 kali itu kita buat setiap hari pun jadilah. Tetapi kalau orang yang jenis tak pernah maintain ataupun tak pernah datang langsung, bagaimana dia nak menjadikan dirinya dalam keadaan dia menjadi seorang pelajar yang berilmu? Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita betul ada niat begini, kita akan mengaji berterusan, nescaya kita mati sekalipun orang panggil mati dalam belajar. Sekurang-kurangnya kitab yang kita pegang, pensil yang kita catat itu, maka dia menjadi saksi kepada kita dalam kubur nanti, insya-Allah. Itu pun cukup dah. Tuan-tuan yang dirahmati, yang pertama cerdik, yang kedua tamak. Yang ketiga kata Sayyidina Ali, kena bersungguh-sungguh mengaji ni, kena sungguh mengaji. Tak boleh main tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat, mengaji kena ada belanja, kena ada duit juga. Sebab tu tuan-tuan, mari sekolah, mari belajar, mari masjid ni, kuliah ni, kena bawa duit. Untuk apa? Untuk derma sekurang-kurangnya. Sudah belajar, letaklah RM1 dalam tabung tu. Kerana apa tuan-tuan? Barangkali dalam kita belajar ini ada benda yang kita tak faham, ataupun ada benda yang kita barangkali lalai ataupun lara, tengah-tengah belajar tidur dan sebagainya. Maka kita cover balik al-hasanat yuzhibnas sayyiat. Kebaikan yang kita buat boleh menghilangkan keburukan. Kita cover balik dengan derma yang kita bubuh dalam tabung tadi. Mudah-mudahan keberkatan itu ada pada kita selepas belajar.
Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, di antara doa yang sangat makbul untuk kita berdoa ialah selepas belajar, dan kita susuli pula dengan menderma. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang ketiga, yang keempat, yang tiga, yang keempat dah. Yang kelima, mengaji kata Sayyidina Ali, kena ada nasihati ustazin, kena ada nasihat guru. Kena ada guru mengaji ni, guru yang menasihati. Tak boleh belajar seorang. Hari ni orang suka belajar dengan Google. Belajar dengan Google ini, itu bukan ilmu. Kita kena ada beza ilmu dengan maklumat. Google yang kita ambil hari ini disebut sebagai maklumat. Itu bukan ilmu semuanya. Tapi belajar dengan guru, itulah ilmu. Jadi kena ada beza ilmu dengan maklumat. Maklumat ni belum tentu sahih. Barangkali maklumat ada yang salah dan sebagainya. Tapi ambil ilmu dengan berguru, insya-Allah dia terpandu, maka nak sesat itu sangatlah jauh. Maka yang kelima, yang keenam, kata Sayyidina Ali berkenaan dengan kita ni, panjang masanya. Yang keenam ialah belajar mesti masanya panjang. Sekurang-kurangnya masa panjang berapa tahun tuan-tuan? 40 tahun belajar. Tapi kita baru setengah jam jemu dah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka belajar sekurang-kurang masa 40 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Begitu baru namanya belajar sungguh. Sebab tu kita melihat orang-orang yang ikhlas belajar, duduk di Masjidil Haram, duduk di Masjid Nabawi, mereka duduk dalam ahiyat tu. Ahiyat ni ialah ada kursi guru, kemudian ada murid buat bulatan di depannya. Kita tengok di Masjidil Haram kan ada kursi, lepas tu ada orang kalikong buat bulatan. Pasal tak? Sana satu kumpulan, sini satu kumpulan, sana satu kumpulan. Dia ada selalu lepas maghrib dan lepas subuh. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini dipanggil ahiyat yang ada di Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram. Mereka mengaji berpuluh tahun. Mereka tidak mengharapkan apa-apa. Orang kita mengaji formal, kena ada masa, kena ada uniform set dan sebagainya. Orang kita, orang sana mengaji je, duduk buka kitab ngaji sahaja. Tidak ada apa-apa baginya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang macam ni lebih ikhlas kerana panjang masa tidak pernah diungkitkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, berbanding dengan orang kita yang mengaji ikut masa. Kalau SPM umur 17, kalau PG3 umur 15, kalau UPSR umur darjah 6 umpamanya. Bila lebih daripada itu tak boleh umpamanya. Tapi sekarang menuju boleh dah. Orang ambil SPM pun tak kisahlah, umur 30 pun boleh. Dulu umur 17 saja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab tempat kita ni belajar ikut umur. Tapi negara Arab, dia belajar tak ikut umur. Siapa-siapa pun boleh belajar. Kalau Universiti Al-Azhar tu tuan-tuan, ada seorang pakcik pakai tongkat jalan tu, kita ingatkan nama dia ambil cucu. Rupanya dia sendiri yang belajar. Baru buat apa? Degree dan sebagainya. Sebab konsep belajar pada mereka ialah belajar sampai mati. Ni tuan-tuan yang dirahmati Allah. Belajar sampai mati. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, mengaji daripada buayan hingga ke liang lahat. Mereka mengamalkan konsep ini. Sebab itu belajar di sana bebas. Siapa nak belajar, mari, sampai mati boleh. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari ini kita dapati ramai anak-anak dan pelajar-pelajar kita yang tak balik-balik. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kerana di sana belajar sampai mati. Tempat kita ni barangkali dia ada had dia, degree sampai berapa umur dia macam tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini konsep yang berlainan. Habis tuan-tuan yang dirahmati Allah, dikatakan berkekalan panjang masanya sedikit, seperti dikatakan al-ajallah minasyaitan wa ta'anni minallah. Artinya bermula bersegera itu gopoh. Bersegera sini maknanya gopoh-gopoh. Gopoh gapah itu daripada syaitan, dan yang berhalus itu maknanya, yang berhalus ni maksudnya yang perlahan, yang tenang itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan berkata Abu Hanifah bagi Abi Yusuf. Abi Yusuf ni adalah anak murid kepada Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah kepada murid dia, rahimahullah, rahimahuma tu dua orang. Sebab apa dua orang? Sebab Abu Hanifah seorang dan anak muridnya seorang, Abu Yusuf. Maka disebut dengan rahimahuma. Rahimahumallahu ta'ala. Baik, adalah engkau bodoh yang mengeluarkan dikau daripada oleh berkekalan atas membaca, dan jauh olehmu akan diri kamu daripada bersifat dengan segan. Segan di sini ialah malu. Kita kan dapat bodoh selama-lamanya
kalau kita berkekalan malas membaca satu, yang kedua kita ni penyegan ni malas lah. Segannya awak orang bahasa orang Terengganu segan ni malu lah, tapi orang sini segan tu malas lah kan. Segan maknanya malas. Bila ada penyakit malas ni tak jadi apa lah. Dengan segan dan permalas, kerana bahawasanya segan malas itu celaka, bercendeng. Cendeng ni bahasa orang Batak Timur. Cendeng ni maksudnya tergendala. Bila ada malas, maka belajar mesti tergendala. Itu penyakit. Dan penyakit yang besar. Memang malas ni penyakit sebenarnya, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Rasa malas belajar, malas mengaji ni satu penyakit juga sebenarnya. Yang besar, berkata Syekh Abu Nas As-Sirar Al-Ansari, hai nafsu ni, yang malas ni benda. Hai nafsu dia kata, jangan engkau lambat daripada beramal. Dia ni bermonolog, orang panggil. Monolog ni maksudnya cakap seorang. Dia berpuisi untuk diri sendiri, orang panggil. Baik, apa dia? Wahai nafsu, jangan engkau lambat daripada beramal pada kebajikan dan adil dan ihsan dan tempohnya, dan tiap-tiap yang mempunyai amal pada kebajikan bergemarnya. Gemar ni suka lah. Dan pada bala-bala dan cendeng tergendala tadi, yang oleh tiap-tiap yang mempunyai segannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tengok maksud dia, senang supaya senang faham. Ayuhai diriku. Ni dia monolog diri dia tadi. Wahai nafsu, wahai nafsi, wahai diri. Jangan engkau lambat dan segan. Jangan kita ni terlalu slow sangat. Orang panggil lembam. Istilah orang pedagogi dia panggil sekarang ni, dia panggil budak-budak yang malas, bukan malas, yang lambat ni, lembam ni. Apa nama dia, lupa dah. Tuan-tuan, yang dia sekarang dah mansuh dah dia punya itu. Budak-budak lambat ini, tuan-tuan, kalau dia menulis, dia tengok name tag. Dia tulis nama dalam kertas, dia tengok name tag. Bila tengok name tag, apa jadi pada nama dia tulis kertas tu? Jadi terbalik, tahu? Macam ambulans, kita tengok betul-betul ke depan dia, tulisan tu mesti terbalik. Pasal apa? Pasal terbalik kerana dia nak bagi kita tengok melalui cermin sisi. Bila cermin sisi, ambulans kat belakang, kita akan nampak tulisan itu akan betul. Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan tengok mata kasar ambulans yang ada sekarang ni, terbalik tulisan dia. Tapi bila tengok melalui cermin, dia akan betul lah tulisan tu. Tu tujuan dia buat, supaya kita tengok dari cermin pandu belakang dengan cermin sisi, kita akan nampak kereta di belakang ambulans. Oh, rupanya tulisan dia betul lah. Faham tak tu? Jadi budak yang lembam tadi, ditulis nama, jadi terbalik lagu tu lah. Maka macam mana kita nak tengok nama dia? Kita terpaksa tengok ikut cermin tu. Tengok cermin kertas dia, cermin ke atas. Baru kita nampak nama dia dengan betul. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kalau kita terbalik macam ni pun tak boleh ke, tak betul. Balik macam ni tak betul, pusing-pusing pun tak betul. Kita kena terpaksa ambil cermin, tengok ke atas, baru ia akan nampak tulisan dengan betul nama dia. Ini budak lembam, budak lemah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maka kita jangan jadi macam tu. Walaupun ada orang sebenarnya ditakdirkan macam tu lahir, namun tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sebenarnya boleh berubah. Ada pernah pengalaman kami membuat satu kelas dipanggil camp. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, camp ini kelas untuk pemantapan jawi dan sebagainya. Pernah kita mengajar Iqra A sampai Ya, Abata 6 jam. Ia hanya sebut Abata saja. Jaha kho, ia tak boleh lagi. 6 jam sampai 4 huruf aja. Abata sa. Jaha kho tak boleh. Sampai dia menangis, tuan-tuan. Menangis kerana apa? Kerana dia sendiri pun kecewa dengan diri dia. Kenapalah saya tak boleh ingat ustaz? Hanya 4 perkataan 6 jam tu sahaja. Maknanya dia ditakdirkan begitu lemah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, macam mana kan? Baik, habis. Tapi kita yang Tuhan takdirkan dengan otak yang bagus, jangan pula kita jadi lagu tu, kita sengaja buat jadi malas. Baik, lembam. Jangan engkau lambat dan segan daripada beramal dengan amalan-amalan yang bangsa-bangsa agama yang pada kebajikan dan adil, yakni betul dengan aturan-aturan, dan berbuat baik di dalam lemah lembut, dan beralus ni maksudnya perlahan, slow, tenang, dan berhemat
kerana bahawasanya lembut dan berhalus itu lunas yang besar pada sekalian perkara-perkara seperti yang terdahulu sebutannya. Dan tiap-tiap yang mempunyai amalan-amalan yang kebajikan itu digemari akan seumpama kebajikan dan dibuat teladan akan dia padanya dan ditiru akan dia. Kebaikan yang kita buat ini sebenarnya menjadi satu contoh yang baik, akan ditiru, diteladani oleh orang lain. Dan tiap-tiap yang mempunyai segan, malas dan pemalas itu tenggelam ia di dalam bala-bala dan celaka-celaka bercendeng pada dunia dan akhirat, maka kerugian ia pada kedua-duanya. Dunia pun rugi, akhirat pun rugi. Kedua-duanya itu bagi orang yang malas. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, malas ini kalau dah ni mari tak kata apa dah. Tak ada kata apa dah tuan-tuan. Ada satu hari cerita dongeng. Pada satu hari sultan dia melihat rakyat-rakyatnya cukup rajin bekerja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sultan tengok rakyat dia. Lepas tu dia pun oleh kerana banyak sangat rakyat rajin kerja ni, dia nak cari orang paling malas. Siapa agak-agak rakyat yang paling malas, tuan-tuan? Maka dia pertandingan orang paling malas. Tahu? Pertandingan orang paling malas. Kata sultan ni, sultan lama ni, Panglipo Lara punya. Kata sultan, wahai rakyatku, kamu ni aku tengok sangat rajin. Apa kata hari ni aku nak cari orang yang paling malas di antara kamu, aku akan bagi hadiah, dia kata. Orang paling malas dapat hadiah. Kemudian bangkitlah rakyat dia, angkat tangan, saya tuanku, saya paling malas sekali. Kata tuanku, apa tahap kemalasan kamu? Kata orang malas yang pertama, tuanku, saya ni malas, nak makan malas. Kata tuanku, oh hebat betul hang, tak ada orang malas makan ni, tapi engkau memang pemalas sungguh. Tiba-tiba nak bagi hadiah, bangun nombor 2, tuanku, saya lebih malas daripada dia. Tanya tuanku lagi, apa tahap kemalasan kamu? Kata orang yang nombor 2 ni, kalau dia nak makan malas, saya tuanku nak kunyah malas. Dia nak makan malas, orang nombor 2 nak kunyah pun malas, tuan-tuan. Kata tuanku, hang memang malas betul, yang lebih malas daripada hang. Maka hang menanglah, nak bagi hadiah yang kedua. Baru nak bagi hadiah, bangkit orang nombor 3, tuanku, saya lagi malas daripada yang pertama, lagi malas daripada yang kedua. Tuanku bertanyalah, apa tahap kemalasan kamu? Kata orang nombor 3, yang pertama dia ni malas makan, yang kedua dia malas kunyah. Saya ni tuanku nak cerita malas. Wallahu ta'ala alam, tuan-tuan. Itu sajalah. Baik, habis. Sesungguhnya bersetuju bagiku pada mensyairkan ini makna iaitu tinggal olehmu hai diriku akan segan dan lambatnya. Ngaji tak boleh kena tinggal lambat ni, segan dan sebagainya. Dan jika tidak, maka diam kamu dan tetap pada mempunyai kehinaan. Kalau kita beramal dengan malas ataupun dengan lambat ini, maka kita duduk dalam hina lah, dia kata. Kerana tiada aku lihat akan yang segan itu berhabuan akan habuannya. Tak ada lagi aku tengok orang yang malas ni dapat manfaat, dapat ganjaran, dapat apa sahajalah daripada malasnya. Tak ada lagi setakat ni yang lain daripada sesal, melainkan daripada mendapat penyesalan dan juga keputusan sekalian cita-citanya, dan cita-citanya akan terhenti begitu sahaja. Orang malas. Baik, maksudnya terang tiada berhajat kepada mensyarahkannya lagi. Dikatakan pula suatu syair lagi, beberapa banyak daripada malu dan beberapa lemah dan beberapa menyesalnya. Tuan-tuan, dalam belajar ni satu sifat yang perlu kita buang lagi ialah malas. Yang kedua, malu. Malu tak boleh ngaji, malu tak ada dalam istilah belajar. Antaranya malu nak bertanya lagi, sesak jalan. Kata orang, pertanyaan itu sebahagian daripada ilmu sebenarnya. Tapi kena ingat, tanya-tanya ni dia ada benda-benda kaedah. Ada perkataan as-su'al lil fahm. Yang kedua as-su'al lil i'lan. Yang ketiga as-su'al lil istihza'. Tanya banyak jenis juga. Yang pertama, tanya kerana nak faham. Itu wajib tanya. Kena faham. Sebab tak tahu, kena tanyalah. Yang kedua, tanya kerana i'lam. Tanya kerana nak beritahu pada orang lain. Dia tahu dah. Kalau aku bagi tahu, orang tak percaya.
biar aku tanya ustaz. Aku tahu dah, tapi bila ustaz royak, ustaz bagi tahu, semua akan dengar, maka semua akan dapat maklumat itu. Jadi tuan-tuan, dia tanya kerana dia tahu, tapi nak beritahu pada semua yang lain. Itu harus tanya. Yang jahat ni yang tiga ni. As-su'alil istihza', tanya kerana nak perli. Tanya kerana nak mempermain-mainkan. Tanya kerana nak memperendah-rendahkan. Dia tahu dah, dia sengaja tanya. Nak uji, lepas tu nak jatuhkan martabat guru. Ini haram hukumnya. Saya ada ceramah di satu tempat tuan-tuan. Ada orang imam pesan pada saya, ustaz nanti ustaz naik meja ni. Masa tu first time kuliah di surau itu. Dia kata apa? Imam kata ustaz nanti ustaz masuk je atas meja ni tuan-tuan. Duduk aja akan ada orang tanya dia. Dia kata ustaz jangan jawab. Kalau ustaz jawab pun salah, tak jawab pun salah. Habis tu jangan jawab je dah senang. Sebab dia memang pelik tuan-tuan. Betul. Bila kita duduk atas kursi ni, tu bangun dia. Ustaz nak tanya. Belum mengajar yang tanya dah. Dia tanya, kata imam, jangan jawab. Imam kata. Kita pun tak apa, lepas ni kita jumpa. Tahu dia kata apa? Tengok ustaz ni. Bukan boleh buat kira, dia kata. Ni tuan-tuan yang dirahmati Allah. Macam ni pun ada, dia kata. Ni maknanya dia memang tanya untuk merendahkan kita. Untuk menguji kita. Murid tak boleh uji guru. Guru yang uji murid. Faham tak? Salah kita nak uji guru. Tak betul. Mana ada sekolah, murid uji guru. Kat sekolah, kita yang uji murid. Hukumnya. Itu cara belajar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab itulah antara syarat mendapat keberkatan belajar itu, guru wajib sangat-sangat berada di tempat yang tinggi untuk kita hormat. Itu cara dia. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka malu ni antara sebab punca tidak dapatnya ilmu kepada kita. Kan begitu. Habis. Berapa banyak manusia yang jatuh ia pada kemaluan-kemaluan. Bukan kemaluan tu. Ni jatuh pada kemaluan maksudnya jatuh pada kedudukan yang malu dan kelemahan-kelemahan. Baik. Dan menyesalnya terjadilah sekalian itu daripada segan-segan dan pemalasnya. Akhirnya yang malas dan segan tadi, dia menyesal sebenarnya. Dan jauh olehmu dan takut olehmu daripada segan dan pemalas. Kita kena jauhkan diri daripada penyakit ni, iaitulah segan dan pemalas. Segan ni, malas. Dan daripada berbicara-bicara dan halusi pada perkara-perkara yang jadi syubhah. Dan juga kita sangat digalakkan supaya menghindarkan diri bincang benda-benda yang boleh membawa kepada syubhah. Benda-benda yang boleh membawa pergaduhan. Bincang tak ada faedah orang panggil. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab belajar ni dia kena cari suatu ilmu yang pasti, bukan kesamaran atas kamu kerana apa-apa yang barang yang engkau ketahui akan dia, ataupun syak. Benda yang syak ni benda yang tak pastilah, benda 50-50 orang panggil. Yang hasil keduanya daripada segan dan pemalas itu tiada dibilang akan dia. Kalau kita duduk dalam malas, takkan mencari seumur ilmu dan sebagainya, kita akan duduk dalam suasana yang tak confirm, tak confident. Kita duduk dalam yang syak, ragu-ragu, ataupun kita tidak mampu nak mendapat kepastian sesuatu benda disebabkan kerana kita tidak ada ilmu itu. Ni tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sama juga dengan sikap was-was. Syak ni was-was lah. Was-was ni benda 50-50. Maka kalau kita tak ada ilmu, kita terus duduk dalam was-was itu. Was-was ni banyak benda. Yang pertama, was-was dalam belajar, was-was dalam pekerjaan, was-was dalam ibadat pun. Was-was dalam ibadat lagi teruk. Tuan-tuan, ada orang baca bis ulang-ulang. Macam gagak pun ada. Yang kedua pun alham pun ada. Yang paling teruk lagi, dia ambil semayang sampai 5-16 kali tu. Itu pun was-was paling dahsyat tu. Sampai basah lenjun dah baju ni. Kata orang basah jeruk dah. Mujib terkejut dalam kolam tu je lagi. Tuan-tuan, kemudian semayang pula 3-4, 2, kadang-kadang sampai 5 rakaat sembahyang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, penyakit was-was ini boleh membawa kepada kita hilang kepada kekhusyukan dalam solat, dalam ibadat. Maka was-was ini boleh hilang dengan apa tuan-tuan? Dengan ilmu lah. Dengan ilmu baru boleh hilang. Contoh, kalau kita was-was 3 dengan 4 dalam bab solat, kita nak ambil apa? Ambil apa 3 dengan 4, 3 4? Kita ambil 3. Kalau semayang maghrib 3 ke 4, kita ambil 3. Tak payah ambil 4, sebab semayang 3 saja. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maka ilmu itu menjadikan kita hilang rasa was-was. Mesti dapat dengan yakin. Baik.
dikatakan bermula segan dan permalas itu kerana sedikit. Pasal apa punca segan dan malas ini? Kerana sedikit apa? Sedikit amati, sedikit kita ni buat penilaian, buat observe, buat pemerhatian, dan sedikit perhati pada kepujian ilmu dan kelebihannya. Kita jarang untuk membicara tentang ilmu ataupun mencari faedah manfaat ilmu itu. Maka sayugia bahawa mempenat ia akan dia atas menghasilkan dan bersungguh-sungguh dan berkekalan dengan amati-amati dan perhati pada kelebihan-kelebihan ilmu. Kerana bahawasanya ilmu itu kekal dan harta itu binasa, seperti berkata Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Apa kata dia? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, redha kita akan bahagian Tuhan pada kita, bagi kita ilmu dan bagi seteru-seteru kita harta. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah redha pada kita dengan apa? Yang pertama, orang yang berilmu itu Tuhan redha dengan ilmunya, orang yang berilmu. Tapi orang yang seteru, maksudnya orang jahil, dia akan redha dengan hartanya, namun Tuhan tidak redha pula akan hartanya. Kerana bahawasanya harta itu binasa ia di dalam sedikit masa sahaja. Tak lama harta yang kita pegang ni pun. Kita hidup berapa tahun tuan-tuan? 60 tahun. 60 tahun tu je kita merasa harta. Sebenarnya duduk dalam kubur lebih lama daripada hidup di dunia. Tuan-tuan tengok umur Nabi Adam alaihi salam diceritakan sampai 1000 tahun. Tapi sekarang dia dah wafat berapa ribu tahun. Lagi lama duduk dalam kubur daripada duduk di dunia. Okey, umur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63 tahun. Sekarang Nabi kita dah wafat berapa tahun dah? Dah ribu-ribu tahun. Tok nenek kita dah mati lama mana dah tuan-tuan? Umur dia berapa masa mati? Umur 50 tahun. Sekarang mati dah lebih 50 tahun. Maksudnya duduk dalam kubur lebih lama daripada atas dunia. Ingat tu. Duduk atas dalam kubur lebih lama dalam dunia lagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maka 5-60 tahun tu rasa singkat sangat je. Duduk dengan harta 60 tahun tak sampai ke mana pun, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sampai masa yang kita tinggal semuanya sekali. Sebab itu dalam kitab tasawuf disebutkan bahawa orang-orang yang sentiasa ada bersama dengannya harta-harta ini, mereka akan jadi lupa diri untuk mati. Malahan mereka tak nak mati. Yang Nabi sebut dalam hadis yang sangat popular, penyakit orang kita sekarang itu namanya wahan. Sehingga sahabat tanya, kil wa mal wahnu ya Rasulullah, apa tu wahan itu ya Rasulullah? Wahan ialah hubbud dunya wa karahiyatul maut, cintakan dunia dan bencikan mati. Bila banyak sangat harta, rumah cantik, kita jadi sayang nak tinggal, sayang nak mati, nak lepas dan sebagainya. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Sebab itu orang yang ada harta ni, hidup dia bukan tak tenang pun. Contohlah, kita ada duit 60 juta, 2 juta, 60 ribu pun jadilah. Letak bawah katil umpamanya. Tenang tak tuan-tuan? Mari semayang tinggal duit rumah. Tak tenang. Hati kita teringat duit ni. Orang hilang sekarang dan sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Duit menyebabkan kita tak tenang. Duit menyebabkan kita bergaduh dan sebagainya. Tapi ilmu menjadikan kita tenang. Ilmu menjadikan kita ramai kawan. Dan ilmu memberi manfaat dan syafaat. Ada pun harta memberikan kita itu penyesalan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dikhabarkan bagaimana orang-orang yang mempunyai harta apabila berada di mizan, di siratul mustaqim, nanti di akhirat kelak, kita ni antara orang yang lambat ke syurga. Pasal apa? Pasal kerana nak ditimbang, disukat daripada mana datang harta, ke mana harta kita dibelanjakan. Ada pun orang susah, orang tidak ada harta, mereka ni segera ke syurga. Pasal apa? Pasal tidak ada harta nak disukat, nak ditimbang, hanya amalannya segera, maka segeralah mereka ke syurga. Sebab tu Nabi sebut dalam kitab lain, dalam Tanbihul Ghafilin, dalam hadis Nabi sebut apa tuan-tuan? Al-faqru fakri, kemiskinan itu kebanggaan aku, dia kata. Ni tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan bahawasanya ilmu itu sentiasa berkekalan ia. Tuan-tuan, sebab tu ilmu ni ada pada kita yang kekal sampai bila-bila. Sebab tu tuan-tuan, Tuhan nak tarik suatu ilmu itu, Tuhan matikan empunyanya, empunya ilmu itu, maka ilmu itu hilang dengan sebab matinya tuannya. Sebab tu ilmu tidak boleh diwarisi, melainkan yang kita belajar begini untuk mengambil daripada orang lain. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian,
Maka sebab itulah rugi sangat kalau kita biarkan majlis-majlis seumpama ini kita ada dengar, baku kita lagi balik. Contohnya dia rahmati Allah. Dan bermula ilmu yang memberi manfaat itu hasil dengan dia oleh baik sebutannya. Orang yang ada ilmu ni tuan-tuan, orang sebut molek. Keluar daripada masjid, keluar daripada surau, keluar daripada majlis ilmu, kata Allah comelnya awang, juruhnya awang, orang panggil molek. Cuba kita keluar daripada kelab malam pusat semuka, ada orang kata comel. Allah bagusnya kamu ni keluar pusat semuka, ada puji macam tu? Tak ada. Melainkan orang seumpama dia je lah. Ni kita turun daripada pusat semuka, orang puji kita, bagaimana pusat semuka? Oi bagus betul. Dia kata tak ada. Tapi kalau kita keluar daripada masjid, main mana ni? Daripada masjid, Allah bagusnya awang. Orang kan panggil awang lah. Awang sini yuk lah. Bagusnya yuk. Macam tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maka orang yang ada daripada majlis ilmu itu disebut dengan yang baik. Dan kekalah yang demikian itu kemudian daripada matinya, kerana bahawasanya hidup yang berkekalan. Mati itu nanti akan mengekalkan semuanya. Macam contoh ilmu yang terpegang hari ini. Tuan dia mati dah. Lama dah mati pengarang kitab ni, Az-Zurnuji. Lama dah mati, tapi ilmu itu sentiasa hidup walaupun dia telah mati. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, ilmu yang ada di dada boleh dihapuskan dengan mati tuannya, tapi ilmu yang bertulis dia akan terus kekal. Maka sebab itu tuan-tuan yang dirahmati sekalian, kita kena tulis, catat apa yang kita belajar. Mudah-mudahan catatan kita nanti akan diambil oleh orang-orang selepas kita, yakni anak, cucu kita boleh ambil catatan ilmu itu. Sikit lagi tuan-tuan yang dirahmati, kita tak panjang masa. Telah bersyair akan kami oleh Syekh Al-Ajal Zahiruddin Mufti Al-A'immah Hasan bin Ali yang dimasyhurkan dengan Maurinani, nama dia, akan suatu syair. Bermula yang jahil-jahil itu, mati mereka itu dahulu daripada matinya. Orang jahil ni kita anggap mati walaupun dia tak mati lagi. Baik. Dan yang alim-alim itu hidup, yang alim-alim itu, dan jika mati mereka itu maka hidupnya. Orang yang alim walaupun dia dah mati tapi dia tak mati. Contoh kitab ni lah. Kitab kita pegang ni, tuan ni mati dah tapi ilmu itu sentiasa ada bergerak, seolah-olah dia ada bersama dengan kita. Ni tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tapi ada pun orang jahil walaupun dia ada tapi tak ada manfaat. Ada dengan mati sama je, baik mati je lah tuan-tuan. Jadi orang yang jahil ni tidak datang manfaat pada kita. Ada pun tak ada apa, mati pun tak ada apa. Jadi sebab tu digambarkan orang yang jahil seumpama dia mati walaupun tak mati je lagi. Faham tu? Hadis. Maksudnya bermula orang-orang yang jahil itu, dan jika hidup mereka itu sekalipun, orang jahil walaupun dia hidup sekalipun boleh dikatakan mereka itu mati semuanya. Pasal hidup tak ada manfaat, tidak mampu diambil apa-apa faedah daripada hidupnya. Kerana tiada ada beza mereka itu daripada orang yang mati pada hakikatnya. Kerana orang yang jahil ni hidup ni tak ada beza dengan orang mati. Pada hakikatnya begitulah. Pasal tidak boleh diambil manfaat. Orang mati ambil manfaat apa? Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Habis. Kerana tiada ada pada mereka itu pengetahuan, tak ada ilmu, dan tiada pula kesempurnaan. Ilmu ni menyempurnakan hidup kita. Maka tak ada ilmu tak sempurna. Dan kepandaian dan serta kayu batu sahaja. Mereka yang jahil ni seumpama batu kayu, tak ada manfaat pun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tapi kayu ni kadang-kadang ada manfaat dia, tapi orang yang jahil apa pun tak dapat. Maka ditepati mereka itu pada tempat orang-orang mati saja. Tempatlah mereka yang jahil ni duduk pada tempat orang mati lagi bagus. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Macam tu sekali gambaran yang dibuat oleh apa nama ni syair kita ini, nama tadi Al-Marinani kata. Dan bermula orang-orang yang alim pula. Orang-orang yang alim itu, dan jika mati mereka itu, orang alim bila mati, orang alim ni sekali pun mati, boleh dikatakan mereka itu hidup walaupun mati tapi masih hidup. Pasal apa? Pasal ilmunya itu ada diambil dan dimanfaatkan. Baik. Kerana manfaat ilmu mereka itu berjalan dan berkekalan. Macam kita pegang hari ini ni, berjalan ilmunya. Kita ambil, kita amal, lagilah berjalan, bergerak terus. Dan keelokan sebutan mereka itu kekal seperti waktu hidupnya juga. Masa hidup orang puji, masa mati pun masih lagi orang sebut. Ni tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab tu orang yang berilmu disebut dengan baik, walaupun dia dah meninggal masih lagi disebut orang. Kan begitu? Kan? Bersyair pula akan kami oleh Syekh Al-Islam Burhanuddin, pada jahil itu kematiannya, ahlinya dahulu daripada matinya.
maka tubuh mereka itu dikuburkan dahulu daripada kuburnya. Bahawasanya seseorang yang tiada hidup dengan ilmu itu matinya, dan tiada baginya pada ketika bersandar itu sandarannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita pergi sekelas habis. Maksudnya sabitlah pada sifat jahil itu kematian bagi empunyanya. Orang jahil ni macam matilah katanya. Yang dikatakan mati dahulu daripada mati yang hakikatnya. Kalau kita tengok orang bodoh kalau tak belajar ni, maksudnya mu ni sebenarnya mati dah. Sebab mu tak mati pun macam tak ada apa pun. Mu tak mati pun macam ni, mu mati pun macam ni, tak ada apa manfaat yang boleh kita gunakan daripadanya. Baik, dan adalah tubuh-tubuh badan mereka itu dikuburkan dia dahulu daripada dikuburkan pada hakikatnya. Bila dah mati maknanya kita ni macam dah kuburkan dia, tak ada apa pun, tak ada nilai, tuan-tuan. Pada pihak melengkapi atas sifat-sifat kematian dan sifat-sifat orang yang dalam kubur, kerana orang-orang yang mati dan dalam kubur itu tiada memberi manfaatlah oleh tubuh-tubuh badan mereka itu. Orang mati, tubuh badan dia tak ada manfaat dah. Walaupun masa dia hidup badan tough. Orang hari ni kan suka buat badan. Nak budak-budak dia pergi ke mana? Dia pergi ke gym. Tuan-tuan, dia pergi gym nak buat badan, nak buat six pack orang panggil. Perut ketui tu kan. Nah, sebab apa? Sebab kerana nak tunjuk body, nak cari orang perempuan umpama. Ada di sekolah kami ni, tuan-tuan, budak-budak muda yang suka buat badan. Dia tengok kawan-kawan dia semuanya ada awet belaka kan, ada awet belaka. Dia pun nak juga ada awet. Kenapa perempuan tak nak kat aku? Yang lain ni orang nak berebut aje. Dia tengok badan dia, dia tengok badan kawan tu. Rupanya kawan dia badan tough. Ada six pack orang panggil. Tahu six pack ni? Tuan-tuan. Dia pun mari ada hati. Dia pun pergilah gym. Pergi gym. Gym tu lah. Yang ada alat-alat tu senam tu. Dia pergi gym. Dia masuk first time. Dia tengok banyak barang. Apa ni? Mesin-mesin tu. Benda tu. Alat-alat tu. Masa satu nak pakai ni kan. Dia masuk saja bayar RM5 sejam kan. Tanyalah penjaga gym tu, ada apa bang, cari apa ni? Saya ni nak jadi kuat, dia kata. Nak jadi badan yang kuat macam orang lain. Jadi banyak sangat mesin-mesin ni. Kata penjaga yang jaga mesin tu, abang nak kuat nak buat apa? Saya naklah juga supaya saya dilihat, ada awet tengok saya contoh. Oh, kalau nak buat gym, nak buat badan, nak suruh perempuan tengok, tak perlu guna mesin-mesin ni semua, dia kata. Tahu apa? Abang pergi mesin ATM je, berlambak orang perempuan datang. Mana tu? Ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Habis cerita tu, buat lawak sikit je. Baik, badan mereka akan suatu perkara, maka demikian juga orang-orang yang jahil itu tubuh badan mereka itu tiada memberi manfaat akan apa-apa pada pihak agama dan kehidupannya bangsa akhirat. Orang jahil tak ada apa pun, dunia tak ada apa, akhirat tak ada apa. Dan bahawasanya seseorang itu manakala tiada hidup ia dengan bersifat dengan sifat ilmu dan pengetahuannya, maka boleh dikatakan ialah seorang yang mati, yang tiada baginya pada ketika bersandar daripada lupanya. Tak ada apa pun tuan-tuan. Dia sandar ke tak sandar ke, ada ilmu tak ilmu pun, orang yang jahil ni tuan-tuan, bila ada majlis ilmu dia tak ada manfaat apa pun. Hidup berdiri, yakni manakala tersandar ia pada lupanya dan lalainya, maka tiada bangkit berdiri ia. Orang yang tak jahil, kalau dia sedar dia lambat sedar selalunya. Kalau dia sesat dia lambat sedar, tentulah. Dan beramal ia dengan amalan agamanya, hanya tiap-tiap yang tersandar maka terlupa pula dengan segeranya. Kalau dia sedar pun, dia balik semula, dia cepat dia balik semula kepada kejahatannya. Orang yang jahil dalam jahat, tiba-tiba dia mari insaf sekejap. Tapi tak belajar. Bila tak belajar, dia jahil semula, dia jahil lagi, maka dia balik semula ke asal dia. Sebab tu kalau kita sedar umpamanya, kita kena taubat, maka kita kena belajar. Bila ada ilmu, maka dia berkekalan di dalam kesedaran itu, tuan-tuan. Dan berkekalan padanya dan bertambah-tambah lupanya, hingga demikianlah selama-lamanya. Yang lainnya pula yang mempunyai ilmu itu hidup berkekalan kemudian daripada matinya, yang tulang-tulangnya itu hancur di bawah tanahnya. Dan yang jahil itu mati dan ia berjalan atas buminya, disangka akan dia itu daripada yang hidup, walhal ia matinya.
Dan terakhir, terang tiada berhajat kepada mensyarahkannya lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Kita akan berhenti di situ. Kita akan sambung lagi tuan-tuan yang dirahmati Allah pada masa yang akan datang dengan ambil maksudnya terang tiada berhajat kepada mensyarahkannya lagi. Tanda kat situ tuan-tuan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rfa'na al-bala wal waba wal fahsya wal mihan wal fitan wal ghala ma zahara minha wa ma batan an biladina wa qaryatina hadza khassah wa an sa'iril buldani 'ammah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.